Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes kali ini memang kes yang menyedihkan, terkesima di saat membaca apa yang telah berlaku kepada adik Muhammad Shah bin Abdul Razak. Meronta-ronta hati ini untuk membalas balik kepada penjenayah itu apa yang telah dilakukan kepada Muhammad Shah. Namun sedarkan hati dan diri beringat kepada balasan Allah, kita harus hadam cerita ini dengan penuh rasa kesabaran. Kes ini membuatkan Muhammad Shah menderita seumur hidupnya, sedangkan penjenayah yang menjadi punca hanya dikenakan penjara selama 20 tahun. Sudahlah meninggalkan kecederaan kekal. Setiap hari adik Muhammad Shah perlukan belanja tambahan untuk menampung penjagaan khas, makanan khas dan juga kos perubatannya. Peristiwa tersebut menjadi igawan ngeri kepada Muhammad Shah dan akan dirasainya seumur hidup. Penjenayah tersebut dijangka telah keluar dari penjara sekarang, jadi berhati-hatilah kita semua. Jangan terjadi kepada anak-anak yang lain pula. Ini adalah kisah malang yang berlaku ke atas adik Muhammad Shah. Mangsa Muhammad Shah bin Abdul Razak pada tahun kejadian iaitu tahun 1999. Muhammad Shah hanyalah seorang kanak-kanak pelajar sekolah tahun 6 di Sekolah Kebangsaan Bandar Tenggara II. Dia tinggal di Bandar Tenggara, Kota Tinggi, Johor bersama ibu dan ayahnya serta adik-beradik yang lain. Mereka bukanlah dari keluarga yang senang, namun bahagia dengan keadaan mereka seadanya. Sebelum kejadian, Muhammad Shah kanak-kanak yang normal selain rutin ke sekolah dengan menaiki basikal, bermain dengan rakan bersama juga adalah kegiatan hariannya. Selain perlu ulang kaji pelajaran bagi menghadapi peperiksaan UPSR, tiada apa yang lain perlu dijadikan masalah bagi kanak-kanak seumur dengannya. Muhammad Shah seorang anak yang baik dan suka membantu, bukan saja ibu bapanya, terhadap orang lain juga. Selari dengan pepatah kita dengari dari sejak kecil lagi, buat baik dibalas baik. Tanpa disedari, sikap baik suka membantu itu akan dibalas dengan satu perbuatan yang kita semua sendiri tak dapat bayangkan dalam kejadian yang menimpa Muhammad Shah. Pada 1 Jun 1999 adalah hari Selasa, hari persekolahan biasa bagi anak-anak, apatah lagi yang akan menduduki peperiksaan UPSR pada tahun itu. Namun hari itu akan menjadi satu hari yang luar biasa bagi Muhammad Shah. Pada hari tersebut, Muhammad Shah pulang dari sekolah seperti biasa. Di dalam perjalanan pulang, dia telah bertembung dengan tertuduh yang sedang memikul seguni yang berisi durian. Tertuduh telah menahan Muhammad Shah dan meminta mangsa membawa guni durian itu menggunakan basikal ke dalam semak yang berhampiran. Muhammad Shah yang tidak memikirkan sesuatu yang pelik lalu terus membantu tertuduh untuk berbuat demikian. Namun tanpa disangka oleh mangsa, apabila tiba di dalam semak, tertuduh terus menyerangnya dengan menumbuk muka, dada dan belakangnya bertubi-tubi sehingga menyebabkan mangsa pengsan tidak sedarkan diri. Tidak diketahui berapa lama mangsa tidak sedarkan diri, namun apabila mangsa sedar, dia mendapati tertuduh telah tiada di tempat kejadian. Dia bersendirian di situ dan dapat merasakan duburnya di dalam kesakitan yang teramat sangat. Dia kemudian meraba duburnya dan didapati duburnya telah berdarah dengan banyak dan dapat rasakan di dalamnya ada sebatang kayu. Tidak mampu bergerak, mangsa hanya mampu meraung di dalam semak itu untuk meminta pertolongan selain menanggung kesakitan yang teramat sangat. Tidak pasti akan siapa yang membantu mangsa, mungkin jeritannya didengari oleh seseorang dan mereka telah menelefon atau menghantarnya ke hospital setelah melihat kecederaan yang dialami mangsa. Kecederaan yang dialami oleh Muhammad Shah memang tidak dapat dibayangkan jika tidak melihatnya dengan mata sendiri. Dubur mangsa telah disula dengan sebatang kayu berukuran 0.51 meter panjang. Sebanyak 95% kayu telah masuk ke dalam tubuh mangsa dan berada betul-betul di bawah dari buah halkumnya. Akibatnya kira-kira 1 hingga 5 cm dubur bahagian depan si mangsa telah koyak dan pundi kencing telah ditembusi oleh kayu itu, selain lebam-lebam di badannya akibat dipukul oleh tertuduh. Hasil siasatan pihak polis, mereka telah berjaya menangkap tertuduh iaitu Roslan Imun ataupun Mon berusia 30 tahun, seorang pemotong rumput pada bulan Jun 1999.
Dia adalah seorang banduan yang baru saja dibebaskan dari penjara 4 bulan sebelum melakukan perbuatannya terhadap mangsa Muhammad Shah. Yang paling dahsyat, tertuduh sebelum ini pernah dipenjarakan di atas kesalahan di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan yang membunuh tanpa niat. Dia sebenarnya pernah melakukan perkara yang sama terhadap seorang mangsa, iaitu kanak-kanak yang lain sebelum ini, sehingga mengakibatkan kematian kepada mangsa tersebut. Kejadian yang berlaku pada 16 Oktober 1985 mengakibatkannya hanya dipenjara 20 tahun. Yang paling menakutkan, ketika dia ditangkap bagi perbuatannya yang dilakukan ke atas Muhammad Shah, tertuduh berusia 30 tahun, memandangkan dia pernah dipenjara 20 tahun, maka minimum usianya ketika melakukan perbuatannya kepada mangsa pertama lebih kurang 10 tahun sahaja. Tertuduh telah didakwa atas pertuduhan dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas Muhammad Shah bin Abdul Razak di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda atau sebat jika sabit kesalahan. Timbalan Pendakwa Raya Ishaq Muhammad Yusof menegaskan walaupun tertuduh mengaku salah, diskaun hukuman tidak boleh diberi kerana tertuduh baru keluar dari penjara pada 16 Februari 1999, kira-kira 4 bulan sebelum kejadian ini, di atas kesalahan di bawah Seksyen 304 Kanun Keseksaan kerana membunuh tanpa niat. Ishaq berkata, mahkamah tidak perlu menaruh simpati kepada tertuduh kerana dia seorang yang agresif dan menggunakan kekerasan peringkat tertinggi. Roslan ketika diminta membuat rayuan sebelum hukuman dijatuhkan ke atasnya berkata, dia meminta menjalani hukuman di Hospital Tampoy kerana pernah masuk ke hospital itu. Dia yang tidak diwakili peguam juga berkata dalam rayuannya, masalah keluarga yang menjadi sebab dia bertindak demikian. Bagaimanapun, ketika menggulung hujah, Ishaq berkata Roslan perlu disimpan di penjara supaya tertuduh berada jauh dari masyarakat demi kepentingan orang ramai. Pada 13 Julai 1999, Mahkamah Session Johor Bahru menjatuhkan hukuman maksimum penjara 20 tahun kepada tertuduh atas kesalahannya. Hakim Siti Mariah Ahmad ketika menjatuhkan hukuman tersebut di bawah Seksyen 326 Kanun Keseksaan berkata, Roslan telah bertindak ganas di luar batas kemanusiaan biasa. Menurutnya, tertuduh tidak pernah insaf terhadap perbuatannya sebelum ini, iaitu kesalahan membunuh tanpa niat yang dilakukannya pada 16 Oktober 1985 sehingga mengakibatkannya dipenjara 20 tahun. Roslan juga menghadapi satu lagi tuduhan di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cuba membunuh Muhammad Shah. Bagaimanapun, dia tidak mengaku salah dan meminta dibicarakan. Mahkamah kemudian menetapkan Roslan dikenakan perintah dilepaskan tanpa dibebaskan. Akibat perbuatan Roslan, Muhammad Shah kini terpaksa membuang air kecil dengan menggunakan tiup. Muhammad Shah mengalami kecederaan dan koyak di bahagian dubur, kerosakan pundi kencing dan usus kecil dan terpaksa menjalani beberapa pembedahan. Sehingga kini Muhammad Shah mengalami kecacatan kekal pada dubur dan pundi kencingnya yang menyebabkan keluarganya terpaksa mengeluarkan perbelanjaan tambahan bagi membeli ubat dan peralatan berkaitan. Ibu Muhammad Shah, Jamilah, memberitahu sebelum ini dia terpaksa membelanjakan sekurang-kurangnya RM500 sebulan bagi membiayai rawatan selain pelbagai jenis ubat yang diperlukan bagi memulihkan kecederaan Muhammad Shah. Perbelanjaan yang agak mahal ialah bagi membeli tapak untuk menyambung saluran usus ke beg takungan najis yang perlu digantikan setiap hari bagi memastikan tiada jangkitan kuman. Beg najis juga perlu ditukar apabila penuh. Perbuatan kejam tertuduh menyebabkan seorang insan hidup dalam kepayahan dan penderitaan. Kejadian tersebut masih menjadi igawan buruk kepada Muhammad Shah Abdul Razak dan meninggalkan kecederaan kekal kepadanya. Kepada yang ingin membantu salurkan bantuan anda kepada Muhammad Shah bin Abdul Razak, boleh salurkan ke akaun Maybank miliknya 151-164-247-059. Semoga Muhammad Shah tabah menghadapi cabaran kehidupannya sehari-hari. Sekian.